Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam keluarga Malaysia. Saya Wan Syarina bersuara lagi menerusi Inklusif, dan sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan tetamu yang istimewa malam ini di Inklusif, iaitu Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami sekali lagi. Terima kasih Wan, terima kasih. Datuk Seri, bila kita lihat susuk kelibat Menteri Keuangan, terus saja kita terbayang satu suasana, satu situasi yang berat, yang mega di Parlimen, dengan naskah yang tebal yang secara simboliknya bernilai ratusan bilion ringgit, ya, dan di dalamnya terkandung untuk seluruh tahun perancangan keuangan negara, bajet 2023 yang akan datang, Datuk Seri. Jadi soalan pertama saya, apakah warna baju Datuk Seri? Okey, bukan. Itu bukan soalan yang pertama. Sebelum kita belum tahu lagi, ya. Okey. Sebelum kita pergi pada bajet 2023, kita ingin tahu dulu menjelang hujung nak habis 4 bulan lebih kurang 2022 ini. Bagaimana dengan prestasi bajet 2022 terlebih dahulu, kalau boleh kita tahu, Datuk Seri? Terima kasih. Kita pada tahun ini telah mengumumkan kita ada jawatan kuasa yang memantau bajet ini, yang sebenarnya dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita jumpa dua kali setahun, dan saya di peringkat Kementerian Kewangan tiap-tiap bulan mempengerusikan jawatan kuasa kerja pemantauan bajet ini. Kita sebenarnya memantau 279 inisiatif, yang keseluruhannya bernilai lebih kurang 101 bilion ringgit ini untuk bajet 2022, nak memantau prestasi inisiatif-inisiatif yang kita telah umumkan dan juga perbelanjaan. Dan alhamdulillah setakat ini lebih 50%, ataupun lebih kurang 52 bilion ringgit daripada nilai tersebut telah pun sumber kewangannya telah pun digunakan, telah disalurkan, dan ini ialah inisiatif-inisiatif yang bukan fiskal, inisiatif-inisiatif dalam ekosistem kerajaan yang kita telah buat pengumuman melalui agensi-agensi seperti Bank Negara, seperti Agrobank, SME Bank dan sebagainya. Bagi inisiatif yang melibatkan fiskal kerajaan, ini melibatkan kewangan kerajaan sendiri, pelbagai inisiatif yang telah kita umumkan dalam bajet 2022, dan ini lebih kurang 26.8 bilion ringgit yang kita pantau pada masa ini, dan kita terlihat bahawa perbelanjaan setakat ini dah 26.8 bilion ringgit setakat Jun ini sebenarnya. Jadi untuk rakyat kita telah belanja lebih kurang 17.7 bilion ringgit. Ini termasuk 5.74 bilion ringgit untuk perlindungan sosial, dan juga untuk perniagaan kita telah belanjakan 7.34 bilion ringgit, dan juga untuk ekonomi 1.79 bilion ringgit. Bagi sektor perniagaan tu, kalau kita lihat bagi sektor perniagaan 7.34 bilion ringgit yang dibelanjakan ialah untuk memanfaatkan sebenarnya 6 juta syarikat, 6 juta syarikat. Ini termasuk daripada skim jaminan yang kita telah umumkan, ini hampir 4.7 bilion ringgit. Kita juga ada dana untuk agrofood, daripada Bank Negara itu lebih kurang, kalau silap saya, 99 juta ringgit, dan juga dana Bank Negara Malaysia, yang ini automation dan digitalization, dan pelbagai inisiatif kerajaan lah, yang telah, inisiatif yang telah kita umumkan dan kita sekarang telah membuat pemantauan. Dan setakat ini kelulusan dah tinggi, pada tahap lebih kurang 8 bilion ringgit. Dan sekarang kerana ekonomi pun telah dibuka, kita jangkakan akan meningkat keperluan untuk kita membantu peniaga-peniaga ini, dan mereka juga akan menggunakan insentif-insentif yang kita telah umumkan. Dan kita ada banyak macam lagi lah. Perniagaan mikro pun penting. Kita telah melihat lebih kurang dekat 1.6 bilion ringgit untuk perniagaan mikro yang telah kita bantu. Ini melibatkan 22,000, hampir 22,000 perniagaan mikro, dan juga dengan PKS pun kita telah bantu banyak lagi. PKS ni lebih kurang 64.8 bilion ringgit. Ini memanfaatkan 41,881 PKS. Sebenarnya banyak lagi inisiatif yang masih lagi dalam proses ataupun yang belum pun dipohon, melalui program Semarak Niaga. Kerana program Semarak Niaga ini bernilai 40 bilion ringgit, tetapi seperti yang Wan sebut ini masih ada masalah, lagi 5 bulan untuk tahun ini. Kita juga dapat melihat ada beberapa langkah yang
masih lagi dalam ada tapi dikurangkan kerana syarikat-syarikat telah bermula beroperasi penuh kapasiti. Ini contohnya program subsidi upah. Tetapi kita teruskan untuk sektor yang masih lagi terkesan. Contohnya sektor peruncitan dan sektor pelancongan. Dan ini insya-Allah kita pun akan berkurangan kerana kita dapat lihat kadar pengangguran pun dah turun sampai ke tahap 3.9%. Okey. Baik, dengan prestasi itu dan dalam tempoh yang sudah semakin hampir untuk pembentangan bajet 2023 pula, kalau boleh kita tahu apa persiapan kerajaan dan MOF secara khususnya tambah-tambah untuk menepati hasrat supaya ia menjadi satu lagi bajet yang mesra rakyat. Jadi bajet 2023 ni masih lagi dalam proses, ya. Kita insya-Allah akan diumumkan pada suku keempat ini, ya. Dan kita telah pun mulakan proses libat urus untuk mendapatkan maklum balaslah rakyat kita terutamanya. Kerajaan memang sentiasa committed untuk kita teruskan ketulusan proses penyediaan bajet dan juga menggalakkan penyertaan orang ramai. Jadi proses ini telah bermula. Kita mulakan dengan kenyataan pra-bajet kita pada baru-baru ini, dan sebenarnya dikeluarkan pada bulan Jun tahun 2022 ini. Dan apakah tujuan kenyataan pra-bajet ini ialah untuk memastikan rakyat tahu apa keutamaan kita untuk 3, ya. Kita dah juga minta pendapat persatuan-persatuan industri, ya, Dewan Perniagaan dan juga pelbagai NGO dengan cadangan apa yang kita perlu masukkan dalam bajet 2023. Jadi kita ada sesi libat urus dengan mereka, tanya apa yang mereka rasa patut kerajaan bantu dalam bajet 2023. Seperti tahun lepas, Kementerian Kewangan juga telah menyediakan kertas konsultasi awam ataupun KKA lah, yang mengenai beberapa langkah cukai, ya, dan akan berkongsi lagi KKA ini untuk maklum balas orang ramai, bagi kita mengubal dasar polisi, ya, untuk bajet 2023. Seterusnya Kementerian Kewangan juga akan turun padang, ya. Kita dah ini tahun ketiga kita turun padang untuk dapat maklum balas secara terus daripada rakyat dan peniaga-peniaga kita. Kita ini setakat ni bukan kita tak nak meeting dekat Kementerian Kewangannya, kita berjumpa di setiap negeri. Kita akan jelajah ke seluruh Malaysia dan mendengar sendiri. Saya dan juga rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan, terutamanya Timbalan Menteri Kewangan 1 dan Timbalan Menteri Kewangan 2 juga akan turun mendengar isu-isu rakyat dan isu-isu peniaga-peniaga, terutamanya dalam cabaran yang dihadapi pada masa kini. Kerajaan juga akan menjadikan satu portal, ya, untuk membolehkan ahli-ahli keluarga Malaysia ni memberi cadangan dan idea. Dan bajet 2023 ni memang fokusnya memang nak meneruskan momentum pemulihan ekonomi kita dan memberi penekanan kepada pembaharuan struktur dan juga pengukuhan daya tahan ekonomi. Dan seperti Wan sebut tadi, bajet ni bukunya tebal. Yang kita sebut tadi semua adalah inisiatif-inisiatif ataupun cadangan-cadangan yang kita nak menolong rakyat. Tetapi dalam buku bajet itu sebenarnya peruntukan-peruntukan setiap Kementerian Kewangan, setiap kementerian dalam kerajaan kita, agensi-agensi, semua itu jadi memang terperinci. Ya. Kadang-kadang kita lupa yang bajet ni maksudnya ialah apakah keperluan kewangan untuk kerajaan, dan juga keperluan perbelanjaan pembangunan, perbelanjaan mengurus kerajaan juga. Baik, selepas pembentangan bajet 2022 dulu, kita berdepan dengan perkara-perkara yang kita tidak jangka sebelumnya, seperti contohnya banjir dan kemudian krisis makanan, sekuriti makanan. Dan Datuk Seri juga menyebut bahawa kita juga akan turut bergantung kepada keadaan ataupun isu-isu global dan ia mungkin akan juga mempengaruhi ekonomi kita. Jadi untuk bajet 2023, kalau boleh Datuk Seri jelaskan fokus yang kerajaan letakkan. Ya. Fokus bajet 2023, ya. Jadi kalau saya sebut tadi, kita nak fokus kepada pemulihan, ya, atau recovery, terutamanya pasca COVID-19, ya. Dan tumpuan bajet 2022 juga kepada pembaruan struktur ataupun structural reform dan juga memperkukuhkan daya tahan negara ataupun resilience. So kalau dalam bahasa Inggeris 3R lah, ya, recovery, reform dan juga resilience. Kerajaan akan terus memastikan, ya, bajet kita ni, bajet 2023 ni menyokong
menyokong momentum yang pertumbuhan yang kita dapat lihat sekarang, suku pertama, suku kedua dan insya-Allah sampai ke suku ketiga dan suku keempat, untuk terus menjana peluang pekerjaan contohnya kepada rakyat kita, dan juga akan memberi penekanan kepada agenda pembangunan negara supaya lebih inklusif ya, dan juga lebih mampan lah ya, lebih sustainable juga. Antara bidang pembaruan yang ditekankan adalah berkaitan dengan memperkukuhkan sistem perlindungan sosial, our social safety net. Itu penting. Ekoran daripada pengalaman kita semasa COVID-19 ya, mana mereka memang betul-betul expose lah, terutamanya golongan rentan dan golongan pekerja informal. Ya. Selain itu, pembaruan dasar ekonomi juga perlu menyentuh kepada penggalakan pertumbuhan lestari. Itu pun penting. Kita akan buat juga pembaruan fiskal, antara lain untuk memperkukuhkan ya, dalam jangka masa sederhana ke jangka masa panjang, memperkukuhkan daya tahan negara untuk mengharap yang bersedia. Kita perlu bersedia untuk menghadapi sebarang krisis yang mungkin kita akan lalui sekali lagi pada masa hadapan. Kita tak tahu, jadi kita kena bersedia. Okay. Orang mengatakan mungkin inflasi yang kita sedang depani sekarang ini akan berlanjutan agak panjang dan tahun depan merupakan tahun yang lebih mencabar dengan ekonomi dunia dijangka mengalami pertumbuhan yang perlahan. Jadi Datuk Seri mengatakan bajet 2023 ini dirangka supaya ia resilient. Kita nak tahu bagaimana caranya sebenarnya untuk kerajaan mampu memastikan ekonomi Malaysia ini kukuh dan berdaya tahan. Ya. Cabaran global memang susah kita nak predict ya. Bagaimana siapa sangka ada peperang atau ada konflik di Rusia dan Ukraine, siapa sangka negara China begitu konservatif dari segi polisi melawan COVID-19. Jadi susulan cabaran atau ketidaktentuan geopolitik, dan juga kita dapat lihat cabaran perubahan iklim pun yang agak serius sekarang ya, dapat kita lihat banjir dan sebagainya. Jadi kita perlu membina daya tahan negara ya sebaik mungkin. Kalau kita lihat daripada momentum pemulihan ekonomi kita pada tahun ini, usaha pembaruan dan penstrukturan semula ini penting, mesti diutamakan. Jadi kita nak pastikan pertumbuhan kita ni sustainable ya, mampan, serta meningkatkan juga daya saing perniagaan kita, sektor-sektor, terutama sektor-sektor yang besar di negara kita. Kita akan membina atas momentum pemulihan ini, perkembangan KDNK kita pada 5% pada suku pertama, dan sebenarnya suku keempat tahun lepas pun 3.6%. InsyaAllah kita akan teruskan fokus kita untuk ekonomi kita terus mengembang. Tetapi memang betul cabaran tahun depan kita tak tahu, 6 bulan lagi ya, tahun 2023. Tapi apa yang penting ialah kita bersedia untuk bekerja keras bersama-sama, whole of society atau whole of nation approach untuk kita kembali pulih ekonomi kita sebelum. Datuk Seri menyebut juga tentang bajet 2023 ini yang akan menumpukan kepada pengurusan subsidi yang lebih mampan dalam usaha sebagai sebahagian daripada usaha pembaruan ekonomi. Jadi adakah itu mengisyaratkan bahawa kerajaan akan terus dengan subsidi yang ada sekarang menerusi bajet 2023 dan masa seterusnya? Ya, berkenaan subsidi kita masih lagi awal untuk membuat keputusan. Kita belum bawa kepada Jemaah Menteri sama ada ke subsidi bersasar ini akan diperkenalkan pada tahun 2023 dalam bajet 2023. Tapi apa yang saya rasa penting ialah kita perlu memahami bahawa subsidi tidak bersasar ini dalam jangka masa panjang tidak akan membawa faedah kepada pertumbuhan ekonomi kita juga. Ya. Tetapi masanya kenalah sesuai. Tidak boleh dibuat semasa kadar inflasi yang masih lagi terlalu tinggi contohnya, ataupun kita baru lagi dalam proses pemulihan. Tapi tahun 2023 kalau kadar ekonomi mengizinkan, kadar inflasi pun dapat dikawal dengan lebih baik, konflik pun dah reda, kita tak tahulah ya. Kalau kadar pertumbuhan ekonomi kita masih lagi kukuh, kita perlu berfikirkan about structural reform yang saya cakap tadi, pembaruan struktur. Salah satu pembaruan struktur itu ialah untuk membuat polisi-polisi yang menolong golongan-golongan yang memerlukan, yang tidak boleh terlalu cannot be
tu blanket lah. Okey, golongan rentan, golongan B40 ini paling banyak kita sebut semasa COVID-19. Saya kira mereka yang paling terkesan dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kemudiannya semasa inflasi seperti ini, mereka juga yang berdepan dengan cabaran, dan kedua-duanya mungkin dikaitkan dengan isu pendapatan yang tidak setara dengan peningkatan kos sara hidup. Jadi adakah sekali lagi menerusi bajet 2023 kita akan melihat penekanan kerajaan, pemfokusan kerajaan kepada golongan B40? Ya. Kita kalau lihat bajet 2023 ni memang dalam perancangan, masih lagi dalam perancangan, fokus pada golongan B40 akan diteruskan. Tetapi fokus kepada golongan lain pun akan juga diteruskan. Kita ada fokus juga kepada golongan M40 dan T20. Tetapi golongan B40 ni selalu kita bincangkan kerana mereka memang betul-betul seperti Wan sebut terkesan ya, berbanding dengan golongan yang lain. Tapi nak katakan golongan lain tak terkesan, tak betul juga. Jadi dalam bajet ni kita perlukan beri fokus kepada semua golongan dan juga kepada semua industri-industri. Tetapi mungkin penekanan ataupun fokus tu lebih kepada mereka yang lebih memerlukanlah. Dari golongan B40 ni memang golongan yang besar dalam masyarakat kita, dan mereka perlu diberi sebanyak bantuan yang boleh lah. Baik, sebelum ini kita menyentuh tentang inflasi dan juga peranan rakyat kerana sedikit sebanyak selain daripada tanggungjawab kerajaan ataupun langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan, rakyat juga seharusnya memainkan peranan mereka untuk memastikan ia boleh ditangani dengan baik. Dan untuk tahun yang akan datang, seperti Datuk Seri katakan, segalanya masih lagi dalam perancangan, tapi saya kira untuk gambaran ataupun imej yang lebih besar, kita sudah nampak hala tuju ataupun fokus ekonomi untuk negara ini pergi. Dan saya nak menyebut tentang, nak kaitkan dengan peranan rakyat yang lebih mungkin efektif ataupun lebih memberikan kesan, memberikan manfaat kepada kerajaan untuk menjayakan skala dasar dan polisi kerajaan. Ya, kalau kita lihat rakyat ini penting dari segi pertumbuhan ekonomi kita. In fact, rakyat punya spending ataupun perbelanjaan untuk membangunkan ekonomi kita juga. Tetapi apa yang penting ialah pekerjaan. Kita betul memastikan ada pekerjaan untuk kadar pengangguran kita terus berkurang supaya ekonomi kita terus dapat berkembang. Jadi untuk rakyat kita memang banyak polisi-polisi yang kita telah umumkan pada bajet 2022, insya-Allah kita akan teruskan dalam 2023, terutamanya isu reskilling dan upskilling dan sebagainya lah. Dan kalau kita perlukan rakyat fokus juga kepada pekerjaan-pekerjaan yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang dari segi industri yang baru datangnya, all the industry IR 4.0 ni. Jangan terlalu comfortable dengan pekerjaan yang mungkin tidak ada lagi pada in the future ni. Itulah salah satu sebabnya rakyat kita, terutamanya dalam sektor-sektor yang mungkin sunset industri ni, perlu melatih semula ataupun perlu have an open mind untuk melihat peluang-peluang pekerjaan di sektor-sektor baru, dan jangan terlalu risau kerana kita di kerajaan akan cuba membantu dari segi reskilling, upskilling, retraining dan sebagainya. Okey. Baik, sebelum kita berakhir, mungkin ini juga penting, menarik untuk disebutkan, dibangkitkan berkenaan dengan sokongan kepada bajet 2023 nanti, khususnya daripada ahli-ahli parlimen, rakan-rakan ahli parlimen, Datuk Seri, kerana kita pernah juga menyaksikan ada waktu isu kelulusan bajet ini menjadi agak kontroversi, contohnya. Dan kali ini mungkin harapan Datuk Seri untuk ini. Ya, kita akan terus membuat engagement dengan semua parti-parti politik dalam parlimen kita. Ya, saya sebenarnya hari ini pun telah bermula berbincang dengan semua pihak-pihak berkepentingan. Dan kita akan teruskanlah tahun ini juga seperti tahun lepas. Seperti tahun-tahun terdahulu. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami menerusi inklusif. Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Safrul Tun Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, bersama-sama kita di inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton siaran ini.